Apa tadi? 55. Okey, tajuk baru. Okey, siapa seorang boleh screenshot, siapa lagi yang belum masuk lagi ni? Screenshot gambar kelas kita dah mula and then share dalam group. Tolong. Okey, tajuk hari ni adalah penangkulan logik. Penangkulan logik. Okey. Tajuk hari ni adalah penangkulan logik. Okey, so anda akan pelajari yang pertama penyataan dan yang kedua hujah. Penyataan dan hujah. Boleh screenshot ni, boleh panggil kawan-kawan kamu masuk, yang lain belum masuk lagi ni. Okey, siapa boleh tolong bacakan ni cerita dia yang pertama? Tolong cikgu bacakan. Cikgu nak dengar suara. Aisyah Airin, mana Aisyah Airin ada? Ni saya. Mic okey tak? Mic? Okey. Okey, boleh bacakan ni. Parlimen. Parlimen. Parlimen ialah badan perundangan bagi kerajaan persekutuan. Semua undang-undang perlulah dibahaskan dan diluluskan oleh Dewan Rakyat dan Dewan Negara sebelum mendapat perkenan yang di-Pertuan Agong. Tahukah anda mengapakah setiap rang undang-undang perlu dibahaskan di Parlimen? Okey. Ini biasa kita tengok kalau biasa tengok TV lah kita ada parlimen, okey, ada Dewan Rakyat, ada Dewan Negara kan. Dan kita biasa kita tengok bagaimana rang undang-undang ni. Apa rang undang-undang? Dia mesti ada perbahasan ni dibahaskan. Jadi apa yang kita nak belajar hari ni lebih pada yang cikgu gariskan lah, penyataan, hujah dan bahas. Okay, so kita kena tahulah, nanti ni kita kena tahu apa benda ni. Dalam matematik pun ada juga. Ada penyataan, ada hujah, ada perbahasan. Okay, ada benar atau palsu. Itu yang kita nak belajar sebenarnya. Ceritalah, ni parlimen ni semua orang pernah tengok kan? Ini meja, ni parlimen. Nampak gambar tu dekat muka surat 56 awak punya gambar, awak punya buku tu Ini parlimen. Semua pemimpin yang ahli politik dia akan bahas dekat dalam ni. Hujah-hujah dia. Okey, so apa perkataan yang kita akan gunakan kat sini? Jaringan perkataan dia. Tolong saya seorang bacakan. Devisha baca. Jaringan kata ni yang dalam bahasa Melayu. Jaringan kata. Jaringan kata. Akas, deduktif, hujah, implikasi, induktif, kontrapositif, penafian, pengkuantiti, pernyataan majmuk, songsangan. Okey, ini adalah perkataan-perkataan yang akan kita gunakan. Okey, yang akan kita gunakan sepanjang tajuk ini. Okey, yang pertama, tengok sini. Yang pertama, pernyataan. Okey, pernyataan. Penyataan. Dalam bahasa Melayu kita tulis, kita kata ayat penyata. Ayat penyata ni apa? Ayat penyata. Ayat penerangan lah, kita terangkan tentang sesuatu lah. Itu dia ayat penyata. Ini dalam bahasa Melayu. Dalam matematik kita kata dia penyataan. Apakah maksud penyataan dan bagaimanakah anda menentukan nilai kebenaran bagi suatu penyataan? Jadi apa yang kita nak belajar hari ini adalah menerangkan maksud penyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu penyataan. Kita nyatakan dulu, apakah maksud penyataan? Pernyataan. Okey? Dan kita nak tahu penyataan tu sama ada benar atau palsu. Itu makna dia. Menentukan nilai kebenaran. Menentukan nilai kebenaran adalah nilai kebenaran dia sama ada benar atau palsu. Okey, dalam matematik pun ada nilai kebenaran dia. Okey, penyataan ni, okey awak tengok. Apakah maksud penyataan? Penyataan ialah, okey tengok. Yang ini yang warna pink ni. Okey, awak tengok sini. Yang warna pink ni. Okey, penyataan adalah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya iaitu sama ada benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Maknanya satu ayat yang kita kata oh dia benar ataupun ayat tu palsu. Tapi tak boleh sama ada benar atau palsu. Ataupun dia tidak boleh kata kedua-dua dia sekali Okey, tengok sini. Cikgu tanya, murid-murid berapakah bucu bagi sebuah keyboard? And then seorang ni jawab, sebuah keyboard mempunyai 8 bucu. And then seorang lagi dia kata, keyboard mempunyai 12 bucu. Keyboard macam ni keyboard? Inilah keyboard Keyboard kan? Berapa bucu ni awak kira? Ada berapa bucu keyboard ni? Termasuk yang sebelah sana tu. Termasuk yang sebelah sana. Berapa bucu?
Bucu yang tajam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So ada berapa bucu? You buat 8. 8 bucu. Jadi dekat sini antara penyataan 1 dengan penyataan 2, manakah yang benar, manakah yang palsu? Mana benar? Penyataan 1 ke penyataan 2? Yang benar. 1. Penyataan 1 ni benar. Dia jawab kan, sebuah keyboard mempunyai 8 bucu. Ini adalah penyataan benar. Dan budak lelaki ni pula jawab, sebuah keyboard mempunyai 12 bucu. Ini adalah palsu. Jadi kedua-dua ni adalah penyataan. Kedua-dua ni penyataan sebab dia ada benar dan dia ada palsu. Okey? Dua-dua adalah penyataan. Penyataan mesti sama ada maksud benar atau palsu tetapi bukan kedua-duanya. Faham Boleh jelas tak? Okey, kita tengok contoh. Contoh 1. Tentukan sama ada ayat-ayat di bawah ialah penyataan atau bukan penyataan. Berikan justifikasi anda. Okey, soalan A. Tolong hantar buku kerja. Penyataan atau bukan penyataan? Penyataan atau bukan? Kalau penyataan, kalau penyataan dia mesti ada benar atau palsu. Sekarang ni tolong hantar buku kerja. Ini adalah arahan. Jadi dia bukan penyataan. Okey. B. Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Kita tak tahu. Dia benar atau palsu kan? Benar atau palsu? Menara Kuala Lumpur ialah menara yang paling tinggi di Malaysia. Dia adalah benar. Jadi kalau ini adalah penyataan. Benar. Jadi dia adalah penyataan. Pernyataan. Yang ini bukan pernyataan. Okey, faham? Dan yang ketiga, bagaimanakah anda datang ke sekolah? Adakah dia penyataan atau bukan penyataan? Kita boleh kata benar atau palsu? Bagaimanakah anda datang ke sekolah? Ini adalah ayat tanya. Dia bukan ayat penyata. Jadi dia bukan pernyataan. Okey? Faham tak? Sebab ini adalah ayat tanya. Ini soalan A, arahan. Tolong hantar buku, ini arahan. Yang B, ayat tanya. Jadi dia bukan pernyataan. Okey, soalan D. X tambah 3 sama dengan 5. Okey. Benar atau palsu? Ayat ni. Benar atau palsu? X tambah 3 sama dengan 5. Benar atau palsu? Kita tak tahu. Betul tak? Benar atau palsu? Kita tak tahu dia benar atau palsu. Kalau kita tak tahu, dia bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu nilai X. Katalah dia beri X sama dengan 2. Kalau dia bagi X sama dengan 2, okey, dia akan jadi pernyataan benar. Sekarang ni nilai X kita tak tahu. Ini tak diberi. Faham? Jadi kita tak tahu dia benar atau palsu. Jadi dia bukan pernyataan. Faham Ini soalan D Okey. Soalan E. Negatif 6 lebih kecil dari negatif 8. Dia benar atau palsu? Kita boleh kata tak ayat ni benar atau palsu? Betul tak? Negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8. Oh, dia ada benar atau palsu? Jadi dia adalah pernyataan. Sebab negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8, dia adalah pernyataan. Tapi kita tak tahu pernyataan tu benar atau palsu. Negatif 6, ni negatif 1, negatif 2 kan. So negatif 6, negatif 8. So negatif 6 dengan negatif 8 mana besar? Siapa paling besar? Kat sini lebih besar. Yang lebih kanan ni lebih besar. Jadi negatif 6 lebih kecil daripada negatif 8 adalah pernyataan apa? Benar ke palsu? Pernyataan palsu. Okey, bila ada palsu, dia adalah pernyataan. Yang ini tak ada. Yang ini tiada. Tak tahu, tiada kebenaran dia benar atau palsu. Jadi dia bukan pernyataan. Faham? Boleh faham tak? Faham. Jelas tak? Okey, bagus. Okey. So seterusnya. Okey. Ini yang dalam matematik dia lah. Ini dalam matematik dia. Menentukan nilai kebenaran bagi penyataan yang diberikan. Okey, ini kita tak boleh nak bagikan dalam kumpulan tapi cikgu boleh tanya secara individu Okey. Kita nak tahu dia benar atau palsu saja.
28 tambah 12 sama dengan 40. Benar atau palsu? 28 tambah 12 sama dengan 40. Benar atau palsu? 8, 2, 40, 50. Benar. Jadi benar. Okey. 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2. Benar ke palsu? Benar atau palsu? 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 sama dengan 7 kuasa 2. Benar atau palsu? Ini 9 tambah 16. Betul ke sama dengan 49? Benar atau palsu? Dia jadi palsu. Boleh faham tak? Dia tak sama dia tak sama. Takkan kita tambahkan 3 tambah 4, 7, 7 kuasa 2. Ni salah lah palsu. Okey, seterusnya. 2 tambah 3, 2 tolak 3 sama dengan 2 kuasa 2 tolak 3 kuasa 2. Ini kalau kita guna formula A kuasa 2 tolak B kuasa 2, kita guna formula, kita dapat A tambah B, A tolak B. Kalau ikut formula ni benar atau palsu? Ini formula kembangkan kan? Factorize kan? Benar atau palsu? Ini A, ini B. Benar atau palsu? Kelas? Benar atau palsu kalau ikut formula dia? Satu tambah, satu tolak, and then dia akan jadi kuasa 2 kat sini. Dia akan jadi Benar. benar. Okay? Benar. And then soalan D. Ni soalan C ya. Soalan D. Punca kuasa 729 sama dengan 81 3/2. Benar atau palsu? So awak, ini 2 ni turun ke depan. 2 ni pergi ke depan. And then kuasakan 3. So awak dapat berapa ni? 9 kuasa 3. 9 kuasa 3 ni sama tak 729? Cuba cek. 729 ni awak puncakan. Dapat berapa? Guna kalkulator Benar atau palsu? Benar atau palsu? Cek dah. Ada kalkulator tak depan awak Benar. Benar. Okey, jadi benar Okey, benar. Okey, seterusnya soalan E. Soalan E. X tolak Y kuasa 2. Ini kita kembangkan Cuba kembangkan. Sama ke tak sama? Ini kan kalau kita kembangkan macam ni. X tolak Y. X tolak Y. Kita akan dapat apa? X kuasa 2. Tolak XY. Tolak XY. Tolak dengan tolak. Tambah Y kuasa 2. So akan dapat X kuasa 2 tolak 2 XY tambah Y kuasa 2. Sama ke tak sama? Sama tak? Jadi dia benar atau palsu? Dia akan jadi benar, okey? Faham? Benar Seterusnya. Soalan F. Awak dah belajar set kan? Tingkatan berapa belajar set? A, B. Mempunyai 4 subset. Awak dah belajar kan? Adalah 2 kuasa N. N dia adalah, kat sini N dia bilangan dia adalah, N adalah 2. Bilangan dia ada 2. 1, 2. So adalah 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi bilangan subset dia ada 4. Awak dah belajar set kan? Jadi kena tahu ni subset ni apa. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. Jadi dia adalah benar. Okey, benar. Faham? Faham tak? Faham. Dan soalan G. Okey, soalan G. 5 ialah faktor bagi 400. Benar atau palsu? Faktor ni adalah anak dia. 400 ni boleh tak bahagi dengan 5? Boleh tak? Dapat tepat tak? Faktor ni anak dia. Kalau dapat tepat, maka dia adalah faktor. Benar atau palsu? Jadi awak tahu nombor 5 ni. 5 ni adalah gandaan 5, 10, 15, 20. So yang kosong dengan 5 kat belakang tu adalah gandaan dia. So sekarang 400 ni kosong dia ada kan kat belakang. Jadi dia adalah faktor bagi
400. So dia adalah benar. Okay. Seterusnya soalan H. Soalan H. Okay. Gandaan sepunya terkecil bagi nombor 4 dan 18 ialah 36. Macam mana nak cari GSTK? Gandaan sepunya terkecil. Ingat tak? Yang tahu apa dah belajar ni? Dah belajar kan? Ini awak kena cari sendiri GSTK ni. Menengah rendah dah belajar dah. Okay, gandaan sepunya terkecil bagi 4 dan 18 ialah 36. So awak bagilah. Gandaan sepunya terkecil. Ingat lagi tak? Awak bagi panjang macam ni. Nak bagi-bagi lagi macam ni. Ingat lagi tak? Cari GSTK Okay. Jadi saya tinggalkan untuk awak. Boleh tak? Boleh tak kelas? Boleh. Betul Okey, dah belajar kan? Okey, seterusnya sekarang saya nak tengok berapa orang ada dalam kelas. Ada 15 orang. Okey, semua. Siapa yang tak ada ni? Siapa yang tak ada ni? Aisyah, Alia, Amani, Omar, Devisri, Devisha, Diban Rush, Farano, Gigataren, Junaida, Laila, Miss Y dan Tavanessen. Okey, siapa yang tak ada ni? Zati tak ada. So nanti awak pesanlah kat dia Okey, seterusnya. Awak tengok sini. Contoh 2. Muka surat 57. Contoh 2 muka surat 57. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Kalau palsu, memang kena buktikan lah. Tengok contoh 2 ni. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. So, soalan yang pertama. Yang pertama. Adakah X tambah Y kuasa 2? Ni kalau kita kembangkan, kalau cikgu tak nak kembang macam tadi ni, cikgu guna rumus. Ingat tak nak guna rumus? A tambah B kuasa 2 adalah A kuasa 2 tambah 2AB tambah B kuasa 2. Kita guna rumus lah. A tolak B kuasa 2 adalah A kuasa 2 tolak 2AB tambah B kuasa 2. Ini rumus tolak, ini rumus tambah. Kalau kita nak guna rumus pun boleh. Kalau tak nak kembangkan macam yang kita buat tadi ni kan. Okay, cikgu guna rumus lah. Lagi mudah sebab awak belajar MAT, awak guna rumus. So kalau X tambah Y kuasa 2 akan dapat X kuasa 2 tolak 2. Tambah 2 XY tambah Y kuasa 2. So sama tak? Sama ke tak sama? Sama tak dengan ni? Sama ke tak sama? Soalan A. Sama ke tidak? Sama. Kalau tak sama, tak sama sebab kat sini tolak, kat sini tambah. Kalau tak sama kita buktikanlah. Ini bukti dia. Soalan A, ini bukti dia. So bukti dia mesti, ini adalah palsu. Kalau palsu kita kena ada bukti. Okay? So soalan A dah terjawab. Dia adalah palsu. Kalau palsu kena ada bukti. Okay. Soalan A kalau awak tengok dalam buku teks dia gantikan dia gantikan X dengan sebarang nombor, Y dengan sebarang nombor, and then dia tengok sebutan sebelah kiri tak sama dengan sebutan sebelah kanan. Kalau tak sama dia akan jadi palsu. Sebutan sebelah kiri 25, sebutan sebelah kanan 7. Jadi dia jadi palsu. Boleh juga. Ini pun boleh dibuktikan, ini pun boleh dibuktikan. Dua-dua ni adalah bukti supaya kita nak kata hujah yang diberi itu adalah, pernyataan yang diberi itu adalah palsu. Okay, tengok kat atas ni. Bukan semua pernyataan matematik adalah benar. Nilai kebenaran bagi semua pernyataan matematik boleh ditentukan. Sebab matematik kita ada pembuktian. So kita boleh tentukan. Ini penting Faham ya? Itu soalan A. Okay, seterusnya soalan B. Adakah X tambah 5 kuasa 2 lebih kecil dari kosong? Adakah X tambah 5 kuasa 2 lebih kecil dari kosong? Di mana X adalah unsur kepada R. R makna dia apa? Ni dekat zon informasi ni ada. R adalah nombor nyata yang ditakrif sebagai sebarang nombor nisbah atau nombor bukan nisbah. Nombor nyata. R adalah nombor nyata. Katalah X, awak gantikan bila X sama dengan 2. Katalah awak gantikan X sama dengan 2. Katalah gantikan bila X
X sama dengan 2. So awak dapat 2 tambah 5 kuasa 2. Adakah dia lebih kecil daripada kosong? 2 tambah 5 berapa? 7 kuasa 2. Adakah 7 kuasa 2 lebih kecil daripada kosong? Dia akan jadi palsu. Sebab 7 kuasa 2 49. 49 lebih besar daripada kosong. Jadi penyataan tu akan jadi palsu. Faham tak? Kita boleh buktikan, nak pilih 2 boleh, nak pilih 3 boleh, sebarang nombor. Bila di kuasa 2 kan, sebab sebarang nombor, kalau awak letak, katalah awak ambil negatif 2. X sama dengan negatif 2, nombor negatif. So awak akan dapat negatif 2 tambah 5 kuasa 2. So dapat 3. Negatif 5 tambah 5, negatif 2 tambah 5, 3 kan? 3 kuasa 2 sama dengan 9. 9 lebih besar pada kosong. Kalau lebih kecil daripada kosong, dia akan jadi palsu. Kita boleh gunakan sebarang nombor, positif atau negatif, dan penyataan tu akan jadi palsu. Faham ya? Faham ya? Ini kita buktikan. Ini salah satu contoh pembuktian. Okey. Dalam matematik lagi mudahlah pembuktian ni sebab kita ada bukti yang kukuh, kita boleh buat jalan kerja. Okey, seterusnya tengok soalan C. Soalan C. Dia kata apa? 2 tambah 6 darab 4 lebih besar dari 4 tambah 6 darab 2. Ni awak senang lah, mudahkan je lah. 2 tambah 6 darab 4, 24. Tambah 2. Adakah dia lebih besar daripada ni? Ni 26. Ini berapa? 16. So dia akan jadi apa? 26 lebih besar pada 16. Penyataan ni adalah penyataan benar atau palsu? Benar. Adakah dia dia dah jadi benar. Okey, jadi benar. Jadi benar. Sebab dia 26 memang besar pada 20. Okey. Seterusnya. Nombor D, soalan D. Adakah 2 faktor bagi 8? 2 faktor bagi 8? Benarlah. 8 ni 2 darab 4, 8 kan. So 2 faktor bagi 8, 2 faktor bagi 8, 4 pun faktor bagi 8. Faham Jadi dia jadi benar. Dan seterusnya soalan yang terakhir kat sini. Ini soalan ni. 257. Okey. Cari. Okey, ni soalan ni. 257 union nombor perdana adalah 257 juga. Okey. Union ni maknanya gabung. 257. Bergabung dengan nombor perdana. Nombor perdana mula daripada berapa? 2, 3, lagi berapa? Nombor yang tak boleh dibahagi dengan nombor lain kecuali diri dia sendiri. 2, 3, lagi berapa? 5, 7, 9. Bukan nombor perdana sebab 3 darab 3, 9. 9 berapa? 11, 13 dan seterusnya. 257 union dengan nombor perdana. Dia akan dapat balik ni dah. Dapat balik nombor ni 257. Jadi dia adalah penyataan benar. Okay. Faham tak? Boleh faham tak? Okey, untuk tajuk ini awak kena tahu banyak perkara pasal matematik. Banyak benda awak kena tahu. Sebab dia boleh soalan dia pelbagai. Soalan dia macam-macam boleh keluar. Jadi basic matematik awak tu kena kuat dan awak kena tahu berkenaan dengan apa saja ciri-ciri berkenaan dengan matematik. Faktor perdana, nombor perdana, kembangkan, factorize, semua tu memang kena tahu Polygon, semua tu kena tahu. Okay, sebab kita akan gunakan untuk soalan ni Macam tu juga soalan set set pun sama. Semua ilmu kita kena tahulah. Okay, seterusnya. Tengok contoh 3. Contoh 3, tentukan sama ada pernyataan matematik di bawah benar atau palsu. Sekiranya palsu, buktikan. Semua poligon mempunyai perpenjuru, benar atau palsu? Semua poligon mempunyai perpenjuru, benar atau palsu? Poligon. Apa makna poligon? Apa makna poligon? Poligon tu apa? Poligon tu apa? Bentuk yang tertutup. Bentuk yang tertutup. Poligon tu adalah satu bentuk yang tertutup. Kita panggil dia poligon. Bentuk tertutup. Ini poligon.
Ini poligon, segi 4. And then segi 3. Nah, ini poligon. Okay, lagi ini poligon, sisi 5 ke 6 ke, ini poligon. Bentuk dia mesti betul-betul. Kata semua poligon mempunyai perpenjuru. Perpenjuru apa? Bila kita lipat ni, nah dia ni dah bucu dia lah. Kita boleh, okay, boleh ujung dengan ujung ni, perpenjuru ni. Kita boleh lipatkan dia. Jadi kat sini adakah poligon, semua poligon punya perpenjuru? Palsu. Sebab apa? Segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Okay. Perpenjuru segitiga tu tak ada. Jadi awak kena tahu Okey, seterusnya soalan B. Soalan B kata apa? Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Bukan sebilangan Sebilangan maknanya ada beberapa saja yang nombor bulat. Ada beberapa lagi yang bukan nombor bulat. Sebilangan nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Nombor kuasa 2 sempurna ni apa? Kuasa 2 sempurna. Macam 4, 1, 4. Ini maknanya apa? 1 kuasa 2. Ini 2 kuasa 2. 3 kuasa 2. 4 kuasa 2. 5 kuasa 2 dan seterusnya. 9, 16, 25. Ini adalah nombor-nombor kuasa 2 sempurna. Dia kata sebilangan. Sebenarnya bukan sebilangan. Dia adalah semua. Semua nombor bulat, semua nombor kuasa 2 sempurna ialah nombor bulat. Okey? Jadi dekat sini kita boleh nyatakanlah pernyataan itu benar atau palsu. Jadi dia adalah jadi palsu. Bila palsu kita mesti ada hujah dia. Mesti ada hujah lah. Dia punya bukti lah, pembuktian. Okey, seterusnya semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Semua nombor genap mempunyai faktor perdana. 2, 4, 6, 8. Dia ada faktor perdana. Faktor perdana. Faktor perdana adalah nombor terdiri pada nombor perdana. Ini boleh bagi 2, ini boleh bagi 2, ini bagi 2, ini bagi 2. Jadi semua nombor kuasa, semua nombor genap mempunyai faktor perdana. Okey, jadi benar. Dan seterusnya sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Sebilangan. Betul lah. Ni katalah kita ada apa? Garis lurus kan? Kita ada garis lurus kan? Ada. Okay, katalah kita ada macam ni, paksi X dan paksi Y. Sebilangan garis lurus memintas paksi Y. Memanglah. So kita lukis garis lurus kat sini. Dia potong paksi Y. Potong paksi Y kat sini. Sebilangan, bukan semua jadi dia jadi benar. Faham tak? Jelas tak? Senyap je semua ni. Adakah masih di sini? Okey, boleh jelas Okey. Boleh. Okey, bagus kalau boleh. Okey. So hari ni cikgu nak bagi masukkan dalam sampai penyataan sajalah. So saya tak buatlah banyak sangat, nanti awak ada banyak sangat kerja kan. Okay, so sekarang sampai penyataan saja. So penafian ni kita akan masuk next kelas lain lah, tak tahu dah bila nanti kelas kita nanti kan. Okay, so cikgu nak awak mahirkan dulu apakah itu penyataan, apakah itu bagaimana penyataan benar, bagaimana penyataan palsu. Okey. Kita mahirkan dulu Okey, secara lisan. Tengok latihan kendiri 3.1A. 3.1A muka surat 57. 57 ke? Soal apa tu? 58 sorry, 58. Tentukan sama ada ayat-ayat berikut penyataan atau bukan penyataan. Berikan justifikasi anda. Okey, yang pertama. Yang pertama, siapa boleh baca ni? Omar. Okey, yang pertama. Omar ada? Omar mic okey tak? Omar dah hilang dah? Ada kan? Okey, Omar. Okey. Ya. Nombor 1, A. Tentukan sama ada ayat-ayat di bawah pernyataan atau bukan pernyataan. Berikan justifikasi anda. Okey. Soalan A.
marilah kita pergi bermain di padang. So, pernyataan atau bukan pernyataan? Pernyataan. Pernyataan. Pernyataan ke bukan Ha, pernyataan? Umar? pernyataan. Ya ke? Pernyataan. Farid, benar ke palsu tu? Dia ayat apa tu sebenarnya? Marilah kita bermain di padang. Ayat apa tu? Kalau pernyataan, dia mesti ada benar atau palsu. Sekarang, marilah kita main kat padang. Dia ada benar ke palsu ke? Ada tak? Kita boleh kata tak dia benar atau palsu? Dia ayat apa? Dia bukan. Dia adalah ayat apa ni? Marilah kita main kat padang. So, dia bukan benar atau palsu. Dia macam arahan kan? So, dia pernyataan atau bukan pernyataan, Umar? Bukan. Bukan pernyataan. Okay. So, yang nombor 1A tadi, bukan pernyataan. So, ini bukan. Bukan pernyataan Okay, nombor 1A. Nombor 1B. Nombor 1B, Alia. Mana tadi? Siapa? Alia Alisha Ada? Alia? Okay, nombor 1B. Malaysia terletak di benua Asia. Ya, so dia pernyataan atau bukan pernyataan? Pernyataan. Pernyataan, okay, pernyataan. Sama ada dia benar atau palsu tu kita jangan hiraukan dulu. Kita tengok, oh dia adalah pernyataan sebab ayat tu kita boleh kata dia benar atau palsu. Okay. Nombor 1C. Diban Raj. 1C. Diban Raj. Adakah 3 tambah 2 sama dengan 8? Okey, dia pernyataan atau bukan? Bukan. Dia pernyataan atau bukan pernyataan? Bukan pernyataan. Kenapa dia bukan pernyataan? 3 tambah 2, 5. Jadi dia benar atau palsu? Palsu. Kalau dia palsu, dia adalah pernyataan. Faham? Kalau ayat tu dia ada benar atau palsu, dia adalah pernyataan. Kalau bukan pernyataan, kita tak tahu dia benar atau palsu. Faham tak? Diban? Faham. So dia pernyataan atau bukan pernyataan? Pernyataan. Pernyataan. Dia pernyataan. Sebab kita tahu dia itu palsu. Bila dia ada maksud palsu, maknanya dia pernyataan. Okey, terima kasih Diban. Okey, Laila. Siapa Laila? Cikgu. Okey. Seterusnya soalan D. X tambah 3 kurang daripada X tolak 8. Ni apa ni? Tanda apa ni? Buka mulut tanda apa? Besar ke kecil? Laila. Besar. Besar. Semula baca X. X tambah 3 lebih besar daripada X tolak 8. Okey, kita tahu tak dia benar atau palsu? Kita tahu tak dia benar atau palsu? Tahu tak? Laila. Benar atau palsu? Benar. Apa yang benarnya? Sebab nilai X ni kita tak tahu. Kalau nilai X kita tak tahu dia sama ada benar atau palsu. Jadi adakah dia pernyataan? Kalau kita tak tahu dia benar atau palsu, dia bukan pernyataan. So adakah dia pernyataan? Laila? Bukan pernyataan. Dia bukan. Bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu ayat tu benar atau palsu. Okey? Okey, terima kasih Laila. Okey. Seterusnya soalan D, soalan E. Soalan E. Siapa saya nak bagi ni? Soalan E. Berapa orang lagi dalam kelas ni? Okey. Junaida, ada Junaida? Junaida. Ya, saya. Ni soalan D Soalan E sekarang. Okey Junaida. Soalan E. Bacakan. 3X tambah 5 sama dengan negatif 7. Okey. Pernyataan atau bukan pernyataan? Pernyataan. Kenapa awak kata pernyataan? Nilai X kita tahu ke? Oh, Nilai X kita tahu ke? Tak tahu. Kalau nilai X kita tak tahu, dia bukan bukan pernyataan. bukan apa?
Bukan pernyataan. Sebab kita tak tahu nilai X. Sebab kita tak tahu dia benar atau palsu. Faham? Ini macam dia macam soalan D. Soalan E pun sama. Kita tak tahu dia benar atau palsu. Kalau tak tahu, dia bukan pernyataan. Macam inilah, marilah kita bermain di padang. Kita tak tahu dia benar atau palsu. Jadi dia bukan pernyataan. Faham ke tak faham? Boleh tak? Faham. Okay. So kerja rumah awak, saya nak awak buat nombor 2. Nombor 2 buat sendiri Binakan satu pernyataan yang benar dengan menggunakan angka dan simbol yang diberikan. Dia nak pernyataan yang benar. Jangan pernyataan yang palsu Okay, so gunakan simbol ni. 23 dengan tambah, dengan 9, dengan 40, dengan lebih besar. So boleh gunakan lah. Apa sebarang nombor pun boleh lah. So cikgu bagi contoh. 40 tambah 9 lebih besar dari 23. Jadi dia dah jadi pernyataan benar. Okay, so awak boleh cuba benda lain lah. Awak boleh cuba benda lain Nanti awak cuba. 23 tambah 9 awak boleh supaya menjadi pernyataan yang benar. Jangan ambil pernyataan yang palsu. Okay, faham? Jadi yang ini nombor 1. Ini. Awak boleh nyatakan semua supaya menjadi pernyataan yang benar. Okay? Faham So latihan awak nombor 2. Nombor 2. Then nombor 3. Tentukan sama ada pernyataan berikut benar atau palsu. Okay, nombor 3. Okay, itu sajalah latihan. Boleh buat kan? Senang ke susah? Awak kena pastikan. Okay, nombor 1 ni pun buatlah semula Nombor 1 ni buat semula. Saya nak buat sendiri. Buat semula, nak bagi awak faham. Praktis 3.1A, nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Jadi saya harap boleh buatlah ni. Nak salin pun boleh ni sebelum saya masuk tajuk seterusnya. Okay, ada soalan nak tanya tak? Ada soalan nak tanya tak? Boleh buat tak? Latihan kendiri 3.1A. Boleh buat nombor 1, nombor 2, nombor 3. Guna buku berapa? Cikgu cakap tadi guna buku berapa? Buku berapa? Ni ada lagi tak dia dalam kelas ni Ke saya seorang-seorang cakap ni Guna buku berapa ni? Buku 2. Buku 1. Tajuk 3 guna buku 1. Okay? Sebab buku 2 buku 2 tu buku 2 tu untuk asas nombor. Latihan yang cikgu bagi tu awak boleh buat dalam buku 2. Yang ini tajuk 3, bab 3. Guna buku 1. Yang mana belum ambil kat sekolah ni boleh datang ambil. Saya dah tinggal dekat security yang cikgu dah tanda. Okay, faham tak? Yang ini, okay, yang baru masuk tadi ni, yang ini cikgu dah share dalam grup awak. Apa ni, latihan untuk asas nombor. Latihan untuk asas nombor. Cikgu dah share. Yang ini awak guna buku 1. Yang ini awak boleh guna buku 1. Sebab buku 1. Sorry, buku berapa tadi? Buku 2 lah. Guna buku 2, bukan buku 1. Buku 2. Sambung dekat latihan awak sekarang lah. Buku 2 Okay, sama ada, okay. Boleh. Kalau awak nak print, awak print 2 in 1 je. So jimat sikit kertas kan. Kalau awak nak print, awak print 2 in 1, awak tampallah dekat buku 2. Kalau nak buat selai-selai pun boleh tapi kalau tak nak print, awak salin balik lah. Kalau tak nak print, awak salin balik soalan ni. Ini sebagai latihan pengukuhan awak sampai muka surat berapa ni. Boleh salin balik. Dia yang penting ni soalan belakang-belakang ni susah sikit. Jadi awak kena tahulah cara nak buat. Nak buat soalan yang susah, kena buat dulu soalan yang mudah. Jadi nombor 1, 2, 3 tu mudah, so awak buat soalan-soalan macam tu. Nanti bila ada soalan kita bincang lah. Okay. Jadi yang ini sampai soalan nombor berapa ni? 6. Ini latihan 2.14. Jadi semua latihan ni awak boleh buat ni. Ni ada puzzle, ni ada apa ni? Ada apa ni? Teka silang kata ni kan. Cuba buatlah. Ini kendiri. Cuba buat soalan ni. Boleh guna kalkulator. Ingat lagi macam mana nak tukar-tukar base number semua kan. Cuba buat soalan-soalan macam ni. Ni aktiviti lah. Boleh tak?
Boleh ke tidak? Boleh. Saya harap awak buatlah. Kita ada banyak masa kan. Sebab next week cikgu tak ada Google Meet, cikgu tak buat kelas, cikgu akan bagi link saja kalau perlu. Dan minggu satu lagi pun sama. So awak ada banyak masa untuk selesaikan kerja-kerja yang cikgu bagi. Okay, ada soalan PM cikgu, jangan malu. Cikgu kalau cikgu sempat, cikgu buat video ke, cikgu hantar jalan kerja ke kan. Okey. Boleh ini cikgu dah share. Semua orang boleh buka. Cikgu dah share dalam Word dalam awak punya Telegram. Semua orang boleh buka kan? Ada siapa-siapa ada masalah nak buka? Kalau awak ada masalah nak buka, awak install dekat awak punya handphone tu WPS. WPS Office. Awak boleh install dekat awak punya Play Store kat Play Store. Baru boleh buka. Awak boleh buka Word, awak boleh buka apa saja file cikgu bagi ni kalau ada benda ni. Kan? Kalau yang boleh buka tu baguslah. Okey, boleh install dekat Play Store. Ada soalan lagi nak tanya? Ada soalan lagi nak tanya? Tak ada. Okey, semua orang dah pergi ambil pandu lalu ke? Pandu lalu dah ambil dah? Saya belum. Dah. Yang dah ambil boleh teruskanlah. Cikgu tak bagi. Dalam matematik ni cikgu tak bagi dalam pandu lalu. Cikgu bagi dalam file Jadi cikgu harap awak sempat buka lah. Sebab kita ramai yang masuk kelas kan. Jadi semua orang follow kelas saya. So cikgu harap awak boleh buat latihan yang cikgu bagi. Kalau ada soalan boleh tanya Okey, ada apa lagi? Kalau tak ada apa nak tanya, cikgu pun bolehlah habiskan kelas awal kan. So awak pun tak banyak data awak guna. Boleh cikgu habiskan kelas awal? Boleh. Okey. So itu saja kelas kita hari ini. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okey.